Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berjumpa lagi dalam tajuk 2.2 iaitu perdagangan antarabangsa. Sekarang kita tengok apakah maksud perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa merujuk kepada urusan jual beli barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Urusan jual beli ini berlaku dalam 3 bentuk iaitu import, ekspor dan entrepot. Import bermaksud kita membeli barang dan perkhidmatan daripada negara lain. Manakala ekspor pula bermaksud kita menjual barang dan perkhidmatan yang dibuat di Malaysia kepada negara lain. Manakala entrepot bermaksud kita membeli barang ataupun bahan mentah, komponen-komponen daripada luar negara dan kita proses menjadi barang siap dan barang siap itu dijual semula ke luar negara. Sekarang kita tengok pula sebab-sebab kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa. Sebab wujud perdagangan antarabangsa yang pertama adalah perbezaan sumber alam semula jadi. Jadi Tuhan menganugerahkan sumber alam semula jadi yang berbeza-beza bagi setiap negara. Sebagai contoh, Malaysia kaya dengan biji timah, manakala Brunei kaya dengan petroleum dan Afrika Selatan kaya dengan emas dan berlian. Jadi disebabkan sumber semula jadi yang berbeza-beza ini, jadi kita perlu membeli bahan mentah yang tidak ada di dalam negara kita. Jadi inilah sebabnya berlaku perdagangan antarabangsa. Faktor yang kedua adalah iklim dan jenis tanah. Setiap negara juga mempunyai iklim dan jenis tanah yang berbeza-beza. Jadi menyebabkan ia mempunyai hasil pertanian dan perhutanan yang berbeza-beza juga. Sebagai contoh, tanah gambut di Malaysia lebih sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Manakala di negara-negara beriklim sejuk, dia lebih sesuai untuk menanam tanaman buah-buahan seperti apple, anggur dan strawberry. Faktor yang kedua adalah tingkat kecekapan pengeluaran. Setiap negara mempunyai kecekapan yang berbeza-beza. Jadi negara tersebut mengeluarkan barang mengikut pengkhususan kecekapan masing-masing. Jadi ini dapat mengurangkan kos pengeluaran. Apabila kos pengeluaran kurang, jadi pengeluaran dapat dibuat secara besar-besaran dan kita boleh menjual barang tersebut ke luar negara, iaitu mengeksport. Jadi negara yang mempunyai pengkhususan yang lebih tinggi ini dipanggil mempunyai faedah berbanding. Faedah berbanding ni maksudnya faedah yang dinikmati oleh sesebuah negara yang sanggup mengeluarkan sesuatu barang dengan harga relatif atau kos lepas yang lebih rendah berbanding negara lain kerana mereka mempunyai faktor pengeluaran yang lebih murah dan juga tingkat teknologi. Sebagai contoh, negara Amerika Syarikat melakukan pengkhususan dalam pengeluaran kapal terbang kerana mereka mempunyai faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang cekap. Jadi mereka telah mengeksport kapal terbang ke negara-negara yang lain di seluruh dunia. Faktor yang seterusnya adalah budaya masyarakat. Budaya masyarakat ni berbeza-beza dalam Malaysia sendiri pun. Ini kan pula dalam satu dunia. Jadi budaya masyarakat yang berbeza-beza ni menyebabkan pengeluaran barang yang berbeza-beza. Contohnya, negara India terkenal dengan
Jadi mereka lebih banyak mengeluarkan rempah ratus. Okey. Manakala negara Indonesia terkenal dengan ubat-ubatan tradisional, herba-herba. Jadi mereka banyak mengeluarkan herba-herba dan ubat-ubat tradisional. Okey. Faktor yang seterusnya adalah harga faktor. Okey, harga faktor ni merujuk pada harga faktor-faktor pengeluaran iaitu upah buruh, sewa tanah dan juga faedah modal. Okey. Jadi contohnya di negara India dan negara China, mereka mempunyai buruh yang banyak dan kadar upah di negara tersebut adalah lebih murah. Jadi menyebabkan mereka melakukan pengkhususan pengeluaran barang, berintensifkan buruh. Maksudnya mereka lebih banyak gunakan buruh berbanding dengan modal, iaitu mesin. Okey, tetapi di negara Amerika Syarikat dan Jepun, mereka mempunyai barang modal iaitu mesin dan jentera yang lebih murah serta cekap. Jadi pengeluaran barang ditumpukan kepada pengeluaran yang berintensifkan modal. Okey. Kemudian faktor cita rasa pengguna. Okey, masyarakat mempunyai cita rasa yang berbeza-beza dan sukar untuk dipenuhi. Jadi dengan adanya perniagaan antarabangsa, kita dapat memenuhi cita rasa kita dengan membeli barang yang tidak ada di dalam Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk kepentingan perdagangan antarabangsa. So kat sini kita nak tengok apakah kebaikan perdagangan antarabangsa. Okey, kebaikan yang pertama adalah kita dapat memperolehi barang yang tidak dikeluarkan di dalam negara. Okey. Jadi ini berkaitan dengan tajuk yang kita dah belajar tadi. Setiap negara mempunyai iklim yang berbeza-beza, jenis tanah yang berbeza dan sumber semula jadi yang berbeza-beza. Okey. Jadi bila ada perdagangan antarabangsa, kita dapat menikmati barang yang tidak dikeluarkan di dalam Malaysia. Contohnya kita dapatlah makan buah anggur, buah strawberry, okey, yang tidak ada ditanam di Malaysia. Okey. Seterusnya, meluaskan pasaran. Jadi dengan adanya aktiviti perdagangan antarabangsa, barang dan perkhidmatan berlebihan yang dikeluarkan di dalam negara boleh dijual ke luar negara. Okey, dijual ke luar negara, kita boleh jual ke mana-mana saja dalam satu dunia. Jadi kita mempunyai pasaran yang lebih luas. Jadi di sini kita akan dapat mewujudkan keuntungan yang lebih tinggi. Okey, yang ketiga, kebaikan yang ketiga menambah pendapatan negara. Jadi bila ada perdagangan antarabangsa, kerajaan dapat menambah pendapatan melalui kutipan cukai. Okey, contohnya duty import dan duty export. Okey. Kemudian kerajaan juga dapat pendapatan daripada cukai keuntungan syarikat disebabkan oleh firma-firma tempatan tadi, keuntungan mereka telah meningkat bila ada perdagangan antarabangsa. Jadi, bila keuntungan mereka meningkat, mereka dapat bayar cukai yang lebih banyak kepada kerajaan. Ini menyebabkan pendapatan kerajaan akan meningkat. Okey, yang seterusnya adalah menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi. Dengan adanya perdagangan antarabangsa, pengeluar tempatan boleh membeli mesin, jentera dan juga peralatan moden yang lebih canggih untuk menghasilkan barang yang lebih berkualiti. Jadi ini secara tak langsung dapat memajukan industri tempatan.
Okey. Dan dia juga telah membuka peluang kepada kemasukan kemahiran-kemahiran baru daripada luar negara. Ya, kita dapat pengalaman-pengalaman baru, dapat belajar teknologi baru daripada negara lain. Okey. Okey, kepentingan yang seterusnya adalah kita dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah. Okey. Kenapa? Sebab tadi setiap negara melakukan pengeluaran barang mengikut kecekapan dan faktor pengeluaran yang ada. Jadi mereka melakukan pengkhususan dan pengeluaran barang secara besar-besaran. Jadi menyebabkan kos untuk mengeluarkan suatu barang lebih rendah dan barang yang dihasilkan pula lebih berkualiti. Okey, yang seterusnya adalah meningkatkan kecekapan pengeluaran. Okey, dengan adanya aktiviti perdagangan antarabangsa, dia akan mewujudkan persaingan. Persaingan yang baik antara pengeluar. Okey. Jadi setiap pengeluar akan berlumba-lumba untuk menghasilkan barang yang baik. Okey. Kerana barang yang baik ini bila mereka jual, mereka akan dapat keuntungan yang lebih banyak. Jadi ini mendorong mereka untuk mencari teknologi-teknologi baru yang lebih canggih, yang lebih bagus untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Okey, kita tengok kebaikan yang seterusnya, menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Okey. Jadi dekat sini masyarakat Malaysia dapat memenuhi kehendak dan cita rasa mengikut kemampuan masing-masing. Okey, kerana kita ada pelbagai pilihan barang dan perkhidmatan dalam pasaran. Okey. Kemudian kita juga dapat menambah peluang pekerjaan. Okey, bila ada perdagangan antarabangsa, permintaan barang akan meningkat. Jadi, kilang-kilang, syarikat-syarikat, firma-firma semua memerlukan pekerja yang lebih ramai. Jadi, ini akan menambah peluang pekerjaan, mengurangkan pengangguran dan seterusnya meningkatkan kadar guna tenaga penuh di Malaysia. Okey. Kemudian, menggalakkan mobiliti tenaga buruh. Mobiliti ni maksudnya pergerakan. Maksudnya tenaga buruh tadi boleh bergerak daripada satu negara ke negara yang lain. Okey, sebagai contoh, penduduk di Indonesia dan Bangladesh ramai yang telah berhijrah ke Malaysia untuk bekerja dalam sektor pembinaan, perkilangan dan juga perladangan. Okey. Dan Malaysia juga telah mengambil tenaga-tenaga buruh mahir daripada luar negara untuk memenuhi kekurangan tenaga buruh seperti doktor, jurutera, pensyarah dan juga pakar-pakar sains. Okey, kebaikan yang seterusnya adalah menggalakkan pelaburan. Okey, Malaysia mengamalkan dasar ekonomi yang terbuka. Jadi ini telah menggalakkan syarikat-syarikat asing untuk masuk ke Malaysia. Okey. Malaysia juga telah menjalankan perkongsian pintar dengan pelabur-pelabur asing. Okey. Di mana Malaysia telah memberi kebenaran untuk berkongsi pegangan ekuiti dalam sektor penerbangan, perhubungan, kewangan. Jadi, maksudnya dekat sini syarikat ataupun firma tempatan ini berkongsi modal dengan syarikat-syarikat firma asing tadi. Okey, dan last sekali adalah mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang. Jadi, dengan adanya perdagangan antarabangsa, hubungan kita dengan negara lain akan bertambah rapat. Jadi, antara satu negara dengan satu negara yang lain saling bantu-membantu untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan meningkatkan ekonomi masing-masing. Okey,
Kemudian kita masuk pada tajuk sekatan perdagangan antarabangsa. Okey. Sekatan perdagangan antarabangsa ini wujud disebabkan oleh kesan-kesan negatif daripada perdagangan antarabangsa. Okey, selain daripada kesan positif, dia juga memberi beberapa kesan negatif. Jadi, sekatan antarabangsa diwujudkan untuk menyelesaikan kesan-kesan negatif daripada perdagangan antarabangsa yang wujud. Okey. Sekarang kita tengok apakah maksud sekatan perdagangan antarabangsa. Maksudnya ialah dasar perdagangan luar oleh kerajaan sesebuah negara untuk mengawal ekspor dan import negara. Jadi ada 6 jenis sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, yang pertama ialah tarif. Tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barang yang diimport daripada luar negara. So maksudnya barang yang kita beli daripada luar negara. Okey, harga barang yang kita bayar itu telah termasuk sekali dengan cukai import. Okey, ataupun tarif. Jadi tarif ini ada 2 jenis, iaitu tarif spesifik dan juga tarif ad valorem. Okey. Tarif spesifik ni maksudnya cukai itu dikenakan kepada setiap unit barang. Okey. Sebagai contoh, firma MQ hendak membeli sebanyak 20 unit mesin pemotong daging daripada luar negara. Jadi kerajaan Malaysia mengenakan cukai sebanyak RM300 bagi setiap buah mesin. Jadi cukai yang perlu dibayar oleh firma MQ ialah sebanyak RM6,000, iaitu RM300 darab dengan 20 unit. Okey, manakala tarif ad valorem pula ialah cukai dikenakan mengikut nilai barang yang diimport. Okey, sebagai contoh, katakanlah cukai ad valorem dikenakan kadar 10%. Okey, jika kita mengimport kasut sukan yang berharga RM250, jadi cukai yang kita kena bayar ialah 10% kali dengan 250, iaitu RM25 sepasang. Okey, yang seterusnya adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan percuma yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar tempatan. Jadi, kerajaan bagi bantuan ni supaya firma-firma tempatan ni boleh berdaya saing dengan firma-firma asing. Okey. Jadi, bila kerajaan bagi subsidi, kos pengeluaran firma tu akan berkurang. Okey. Jadi, bila kos berkurang, dia dapat keluarkan barang dengan harga yang lebih murah. Jadi dia dapat jual dengan harga yang lebih murah. Jadi dengan ni barang tempatan tadi akan dapat bersaing dan mempunyai permintaan yang lebih tinggi di pasaran. Okey, subsidi juga diberikan kepada pengeluar barang ekspor utama supaya harga barang yang diekspor tadi lebih murah dan boleh berdaya saing di pasaran antarabangsa. Okey, sekatan perdagangan antarabangsa yang ketiga adalah kuota. Kuota bermaksud jumlah barang yang boleh diimport. Dia merujuk pada had maksimum barang yang boleh diimport daripada luar negara. Okey, contohnya kerajaan menetapkan berapakah bilangan maksimum kereta yang boleh diimport ke dalam Malaysia bagi tempoh 1 tahun. Jadi bila adanya kuota, dia akan menyebabkan penawaran barang import dalam pasaran akan berkurang. Okey. Jadi bila barang import dalam pasaran akan berkurang, jadi ini akan menyebabkan masyarakat akan membeli barang tempatan. Jadi permintaan barang tempatan akan naik. Jadi firma tempatan tadi boleh mendapat keuntungan yang lebih banyak. Okey, yang seterusnya adalah kawalan pertukaran asing.
Okey, ini merujuk kepada cara kerajaan menghadkan pembelian pertukaran asing oleh pengimport tempatan. Jadi ini adalah mengikut arahan Bank Pusat. Okey, sebagai contoh, okey, kerajaan berhasrat untuk mengurangkan kebergantungan import daripada Amerika Syarikat. Iaitu dengan cara dia telah mengawal kuantiti dolar Amerika Syarikat yang boleh dibeli oleh pengimport dalam jangka masa tertentu. Jadi dengan ini dia akan dapat menggalakkan perkembangan industri penggantian import negara. Maksudnya industri-industri tempatan tadi boleh bersaing. Okey, yang seterusnya adalah embargo. Jadi embargo tu bermaksud perintah larangan ataupun kita melakukan pemulauan perdagangan kepada negara-negara tertentu dalam tempoh tertentu sahaja. Okey. Contohnya kerajaan tidak membenarkan import barang daripada negara Israel kerana negara Israel menindas rakyat Palestin. Okey, ataupun kita tidak membeli barang daripada negara lain, contohnya disebabkan oleh penyakit kuku, kaki dan mulut. Okey, bila ada penyakit kuku, kaki dan mulut tu, jadi Malaysia tidak membeli barangan yang berasaskan tenusu daripada negara tersebut. Okey, tapi bila keadaan telah pulih seperti biasa, penyakit tu dah tak ada lagi, so kita akan import semula. Okey, jadi dia adalah larangan sementara saja. Okey, yang seterusnya adalah sekatan bukan ekonomi. Sekatan bukan ekonomi ni merujuk pada undang-undang, peraturan dan juga syarat-syarat tertentu dalam sebuah negara. Okey. Undang-undang ni contohnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, yang diimport mestilah bebas daripada penyakit dan bahan kimia. Ataupun barang-barang produk elektrik mestilah mendapat kelulusan daripada pihak SIRIM untuk memastikan ia selamat digunakan. Undang-undang dan peraturan lain adalah contohnya seperti kesihatan. Jadi ubat-ubatan yang dibeli daripada luar negara mestilah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi penjual yang tidak mematuhi syarat-syarat ini menjual barang tanpa kelulusan daripada pihak-pihak tertentu akan dikenakan tindakan oleh kerajaan. Sekarang kita tengok pula kenapakah kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa ini. Yang pertama, kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa untuk melindungi industri muda tempatan. Industri muda tempatan ni maksudnya firma-firma kilang-kilang yang baru nak hidup. Jadi diorang mempunyai modal yang rendah, diorang mempunyai kemahiran yang kurang. Jadi bila adanya perdagangan antarabangsa, mereka tidak dapat bersaing. Jadi kerajaan melakukan sekatan terhadap perdagangan antarabangsa supaya mereka ini juga dapat mengeluarkan barang dan dapat melakukan pengeluaran dengan harga yang lebih rendah dan seterusnya dapat mengeluarkan produk yang berkualiti dan boleh dijual di pasaran. Yang seterusnya menghadapi persaingan. Dengan adanya perdagangan antarabangsa, industri muda dan industri-industri tempatan akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti barang dan perkhidmatan yang mereka keluarkan.
Jadi mereka akan melakukan pelbagai penyelidikan dan pembangunan R&D. Okey. Jadi itu merupakan satu kelebihan kepada firma-firma tempatan di Malaysia. Dan akhirnya bila mereka dapat menghasilkan pengeluaran barang yang berkualiti, jadi kita dapat mengurangkan pergantungan kita kepada barang import. Dan sebaliknya, kita dapat pula mengeksport barang ke luar negara. Okey. Kemudian, perdagangan antarabangsa ini tadi mewujudkan sumber hasil kepada kerajaan. Okey, contohnya tadi daripada tarif iaitu cukai kepada barang import. Okey, ia merupakan satu sumber kerajaan. Jadi sumber ini kerajaan boleh gunakan untuk melaksanakan projek-projek pembangunan dan juga untuk perbelanjaan mengurus. Okey, tujuan yang seterusnya adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, perkembangan industri tempatan tadi disebabkan oleh Sekatan Perdagangan Antarabangsa, dia akan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Jadi secara tak langsung ia dapat mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan guna tenaga penuh dan seterusnya pendapatan negara juga akan meningkat. Memperbaiki imbangan pembayaran. Okey. Bila permintaan terhadap barang import telah berkurang disebabkan oleh Sekatan Perdagangan Antarabangsa, jadi kita dapat mengurangkan pembayaran wang keluar negara. Maksudnya aliran wang keluar akan berkurang. Okey? Jadi bila aliran wang keluar berkurang, jadi ini akan dapat memperbaiki kedudukan imbangan dagangan dan imbangan pembayaran negara. Okey, faktor yang seterusnya adalah keselamatan. Sekatan Perdagangan Antarabangsa diwujudkan untuk melindungi industri-industri penting dan strategik seperti industri beras dan makanan agar tidak terlalu bergantung kepada bekalan import. Okey, jadi beras ni merupakan makanan utama rakyat Malaysia. Jadi kalau kita terlalu bergantung kepada negara import, jadi harga beras menjadi mahal. Okey, jadi kita menggalakkan syarikat-syarikat tempatan mengeluarkan beras supaya kita dapat membeli beras dengan harga yang lebih murah. Okey, Sekatan Perdagangan Antarabangsa juga bertujuan untuk menghalang barang-barang yang haram dan berbahaya masuk ke Malaysia. Okey, contohnya seperti senjata, dadah dan juga bahan-bahan kimia yang berbahaya. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengatasi masalah lambakan. Okey, lambakan ni bermaksud apabila terlalu banyak barang import berada dalam pasaran, jadi dia akan jadi melambak, lambak macam pasar lambak. Okey. Jadi bila harga barang importnya dah terlampau banyak, jadi diorang nak habiskan barang tu, jadi diorang terpaksa jual dengan harga yang lebih murah. Okey, daripada pasaran. Jadi bila barang import ni lebih murah daripada barang tempatan, jadi sudah tentulah orang akan beli barang import. Jadi ini akan menjejaskan pula industri tempatan. Tapi apabila kerajaan mengenakan tarif, kuota dan Sekatan Perdagangan Antarabangsa yang lain, jadi masalah ini dapat diatasi. Jadi kita dapat menyekat barang import daripada terlalu banyak masuk ke Malaysia. Dan seterusnya ini dapat membantu
pengeluar tempatan kita untuk berdaya saing dengan pengeluar-pengeluar asing tadi. Okey, dan seterusnya mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Okey, sekian sahaja tajuk perdagangan antarabangsa. Terima kasih. Kita jumpa pada tajuk yang lain.